Baru-baru ni tanggal 30 Mei sekitar jam 3 petang, seluruh rakyat Malaysia dikejutkan dengan sebuah berita mendukacitakan pemergian Tan Sri Harusani Zakaria, Mufti Perak Darul Rizwan. Yang mana Tan Sri Harusani Zakaria merupakan satu tokoh yang besar. Nama beliau harumlah di negeri ini, yang mana beliau menjadi mufti negeri Perak lebih 3 dekad, lebih 30 tahun sejak pelantikan beliau 1985. Nama-nama besar, tokoh-tokoh Perdana Menteri, Tok Guru Haji Hadi, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, semua tokoh-tokoh tak kira pelbagai bidang mengucapkan takziah dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tan Sri Harusani Zakaria. Beliau dikenali sebagai seorang tokoh yang tegas, berani dan tidak gentar dalam mengeluarkan pendapat. Tak kira kerajaan ke pembangkang, mana-mana warna parti politik, beliau tak kira. Beliau tegas. Berita ini sangat menyedihkan lah. Khususnya saya rasa sangat sebab saya plan nak ziarah beliau untuk ambil manfaat, ambil nasihat. Lama dah saya plan. Dan saya tak berkesempatan untuk ziarah dan Allah mengambil beliau yang dijangkiti COVID-19 lah. Beliau meninggal dunia pada 30 Mei. Yang mana seminggu sebelum tu kita digemparkan dengan berita beliau dijangkiti COVID-19. Jasa beliau terlalu banyak. Dr. Zulkifli Al-Bakri dalam status beliau menceritakan tentang yang mana Dr. Zulkifli waktu beliau menjawab jawatan mufti wilayah dulu, boleh kata setiap kali pergi ke Perak beliau akan menziarah dan bertemu dengan Tan Sri Harusani untuk mendapatkan buah-buah fikiran dan nasihat. Jasa Tan Sri Harusani Zakaria terlalu banyak dalam memerangi akidah-akidah yang bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam memerangi ajaran-ajaran sesat di negeri Perak. Tapi pada hari ini saya nak menceritakan jasa beliau dalam membantras amalan-amalan khurafat yang sudah berakar di istana negeri Perak. Antara amalan khurafat pertama yang beliau berjaya bantras adalah terdapat sangka-sangka di sekeliling istana. Jadi Tan Sri Harusani Zakaria waktu pelantikan beliau sekitar tahun 1985 tu, beliau tanyalah pada kaki tangan istana, apa benda ni kan, sangka-sangka banyak-banyak ni. Kata mereka ini adalah adat. Lepas tu Tan Sri Harusani Zakaria cakap, yang duduk kat istana ni jin ke manusia? Rakyat negeri Perak ni bersultankan jin ke bersultankan manusia? Jadi soalan tu agak pedas lah. Dan menggunakan pengaruh beliau sebagai mufti dan keakraban beliau dengan Sultan Perak, amalan menyimpan sangka-sangka ini berjaya dibantras dan dihapuskan. Okey, antara amalan yang lain adalah amalan menyembelih kerbau, dan kepala kerbau ni akan ditanam di bawah tempat mandi. Jadi amalan ni juga berjaya dihapuskan. Kemudian antara amalan yang lain adalah amalan tabal jin. Di negeri Perak berabadlah, beratus tahunlah amalan ni. Yang mana pada pagi hari ditabal Sultan Perak, pada malam hari dijalankan upacara tabal jin. Yang mana orang berpakaian hitam masuk ke dalam dewan, akan dinyalakan lilin dan pawang istana masuk memulakan upacara tabal jin. Jadi Tan Sri Harusani Zakaria nampak ini satu benda yang pelik, satu benda yang bercanggah dengan amalan Islam lah. Jadi Tan Sri Harusani Zakaria jumpa direct dengan Sultan Azlan ketika itu, Sultan Perak, Sultan Azlan Muhyiddin Shah, dan beliau membacakan surah Al-Jin ayat 6. Dan sesungguhnya amat salah perbuatan manusia ni, dia minta tolong kepada jin untuk melindungi dia, untuk bagi bantuan kepada dia. Kerana apa? Kerana perbuatan ini akan menyebabkan jin ni makin sombong dan makin jahat. Mendengar nasihat daripada Mufti Perak, Tan Sri Harusani, jadi Sultan Perak ketika itu, Sultan Azlan Muhyiddin Shah, dengan dada yang lapang, hati yang ikhlas, amalan ini berjaya dibantras dan dihapuskan. Bukan senang sebenarnya seorang ulama nak menasihati pemerintah. Jadi Sultan Perak pun hebatlah, sebab nak menghapuskan amalan yang dah berakar ni bukan mudah. Jadi Sultan yang melapangkan dada, menerima nasihat, kita harus puji. Yang mana kalau kita tengok amalan meminta tolong jin ni, ulama menggariskan satu kaedah yang dipanggil sebagai al-aslu fil jinni kazibu. Yang mana ada satu hadis Abu Hurairah bertemu dengan jin, satu hadis yang panjang, kena bincang topik lain lah, yang Rasulullah kata jin ni banyaknya menipu. Jadi ulama mengeluarkan kaedah ini. Merujuk kepada buku Memoir Harusani Zakaria, saya banyak rujuk daripada buku ni lah. Amalan-amalan yang saya ceritakan tadi tu berjaya dihapuskan, dan ada juga amalan yang beliau tidak hapuskan. Kenapa? Ada amalan yang boleh kita kekalkan, tak ada masalah. Antara amalan di Istana Perak yang dikekalkan, amalan Sultan-Sultan adalah mencecah kaki di beting beras basah dekat bagan datuk. Sampai sekarang diamalkan. Yang mana amalan ini sebagai simbolik. Apa Sultan Perak yang pertama dulu, dia turun, dia cecah kaki dekat beting beras basah. Jadi yang antara amalan lain adalah amalan bersiram, ambil air dan bersiram di 7 kuala Sungai Perak. Ini amalan ini, ataupun kita panggil sebagai istiadat ini, sebagai simbolik lah kerajaan Perak dulu. Terdapat 7 daerah, 7 pemerintahan di negeri Perak. Jadi amalan-amalan ini adalah simbolik dan tidak bercanggah dengan ajaran Islam, tidak mengandungi hal-hal khurafat. Tapi amalan-amalan yang saya ceritakan tadi yang beliau dapat hapuskan, adakah dia dihapuskan serta-merta? Jawapannya tidak. Ini adalah seni ulama kita berdakwah. Sebab apa? Sebab amalan tabal jin tadi tu, walaupun dia dihapuskan, tapi dia diganti istiadat yang dipanggil sebagai istiadat tabal pusaka, tidak mengandungi unsur-unsur syirik. Hebat Mufti Perak Tan Sri Harusani Zakaria. Cara dia berdakwah tegas dan ada hikmah, ada kelembutan di situ.
terlalu banyaklah jasa Tan Sri Harusani Zakaria yang tidak cukup untuk saya sebutkan. Sama-samalah kita mendoakan kepada beliau, dan saya yakin dan percaya jasa beliau yang terlalu besar, sudah pasti beliau berada di kedudukan yang sangat istimewa bersama Yang Maha Esa. Jadi salam takziah. Al-Fatihah.